niat, tolong pasang niat. Kaum ibu tolong pasang niat. Alhamdulillah, saya yakin semua dah pasang niat. Nampak? Para hadirin yang dirahmati sekalian, kalau takdirnya isteri kita itu macam nasib Siti Fatimah lah, menderita macam Siti Fatimah, melarat macam Siti Fatimah, mengangkut air macam Siti Fatimah, pikul geriba macam Siti Fatimah, cedok air di pergi yang 230 hasta dalamnya macam Siti Fatimah. Dia waktu malam terlalu sejuk, dia waktu siang terlalu panas. Saya rasa entahlah. Lebih-lebih orang dakwah ni kadang 2 hari baru balik, 3 hari baru balik, 1 hari 1 malam baru balik. Dakwah macam malam ni lah. Kalau kita balik nanti pukul 2 baru balik, pukul 3 malam baru sampai rumah. Saya rasa kalau isteri kita macam nasib Siti Fatimah tu, kita meninggalkan rumah, nasib isteri kita macam nasib Siti Fatimah. Saya rasa kalau kita balik-balik dia dah tak ada dah. Dah balik ke rumah abah balik ke rumah maknya. Kalau barangkali dia tak berani balik ke rumah ibu dan ayahnya, mungkin barangkali ibu dan ayahnya simpati dengan menantu dia, dia tunggu juga di rumah. Kita balik mungkin pukul 2 malam, 3 malam. Letihlah kita ketuk pintu. Sayang, sayang, sayang. Tengah orang panggil isteri sayang, terlalu sayang. Sayang, sayang. Bukan dia tak jaga, dia buat-buat tak jaga. Bukan dia tak sedar, dia buat-buat tak sedar. Dia deranya kita setengah jam di luar. Tukar pula tiun. Mak budak, mak budak, mak budak. Maklumlah hasil perkongsian hidup dah dapat 5 budak. Dia buat McDonald. Hati yang berkata, padan, nak dakwah lagi. Padan, kata dia. Wal-iyazubillah. Tak, dia buka juga. Tukar tiun. Leng, leng, leng artinya daling. Dah panggil yang kelima daling baru dia buka, tapi dah setengah jam. Waktu dia buka tu, kita terkejut. Isteri kita muda lagi, umur 20, 22. Selama ni cantik. Kita tengok kerut dia mukanya apa pasal. Masamnya mukanya lebih masam daripada belimbing yang paling masam. Waktu dia masam jangan tanya. Waktu dia masam jangan tanya. Waktu dia masam jangan tanya. Kalau kita tanya nanti akan keluar peluru berpandu daripada mulutnya menikam hati kita. Sayang, apa khabar? Anak-anak, apa khabar sayang? Mak muda, apa khabar? Ling, apa khabar? Apa bang? Asyik dakwah-dakwah. Abang boleh makan tempat orang. Kami apa nak makan bang? Kami makan pasir. Anak makan pasir. Ini peluru berpandu. Ini peluru berpandu. Ini peluru berpandu yang keluar daripada mulut seorang isteri yang hatinya percaya ada Allah tapi tak takut dengan Allah. Yang hatinya masih percaya ada neraka tapi tak pernah gerun dengan neraka. Yang hatinya percaya dengan syurga tetapi tak pernah cinta dengan syurga. Tapi yang sebenarnya para hadirin yang dirahmati sekalian, itu sebagai cerita saja. Kalau kita luar rumah, kita meninggalkan isteri kita umpamanya, bukanlah macam nasib Siti Fatimah. Istimewa hidup isteri kita zaman ni. Rumah ada sekurang-kurangnya rumah 50,000. Setengah tu setengah terlalu sayang dengan isteri. Dia ada kereta, isteri bagi lagi 1 kereta. Dalam rumah macam-macam ada. Televisyen warna ada, televisyen tak warna ada, radio ada 2-3 jenis, radio kaki, radio sangkut, radio duduk. Ada kursi malas, ada kursi duduk, ada kursi tertangkup, ada kursi terlentang. Asam garam ada, gula ada, beras ada, susu ada, macam-macam ada. Air begitu mudah, bukan cedok dan perigi lagi. Piuh yang bersih, kata orang 9, cur, tuang keluar. Kemudahan lampu ada, potik ya switch, lap, menyalur saja. Begitu mudah, begitu mewah, begitu istimewanya hidup setengah-setengah isteri kita. Itu pun begitu waktu kita balik masam saja. Mengapa masam? Tak ada gula-gula ada, tak ada deluk-peluk ada, tak ada kursi-kursi ada.
Tak ada kursi malas ada, tak ada radio ada, tak ada televisyen ada, tak ada beras ada, tak ada kereta, dibelikan sebiji kereta untuk dia. Tetapi mengapa masam saja, lebih masam daripada benda yang paling masam, yang tak ada iman, bukan kemewahan, tak ada iman, tak ada. Kalau orang iman tak ada, hati takkan takut dengan Allah, takkan hatinya gerun dengan neraka Allah, takkan hatinya cinta dengan syurga Allah. Orang yang tidak begitu kuat imannya dengan Allah, nafsu yang akan berkuasa di atas diri orang itu. Kalau nafsu telah berkuasa di atas diri orang itu, kalau dunia ini ada tangkai, kita boleh jenjang dan serahkan kepada wanita itu. Dia nak sebuah lagi dunia sebesar itu. Dah bagi dua dunia sebesar itu, dia nak dunia yang ketiga. Bila dia puas, dah masuk kubur, dah dipukul oleh malaikat, dah dicampakkan dari neraka, dah ombak baung dalam neraka, baru diinsaf, baru disedar. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada berguna lagi. Ini dia kesan iman. Ini dia kebesaran dan keagungan Islam yang telah mendorong orang pakai miskin di waktu itu redha dan kemiskinannya. Tidak berlaku zaman kita ini. Kemudian kebesaran dan keagungan Islam bagi para hadirin yang dihamdkan setelah dibuat hatinya, setelah ditanam iman dalam hati, dapat mencantumkan di antara dua orang atau dua puak dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih mesra, terjalin ukhuwah Islamiyah yang luar biasa. Hingga setiap orang Islam di waktu itu merasai orang Islam yang lain itu kesusahannya macam kesusahannya, penderitaannya macam penderitaannya, dan kesenangannya macam kesenangannya. Saya nak sebut satu cerita daripada ribuan cerita yang berlaku dalam sejarah Islam di zaman yang lampau. Katalah pertemuan di antara orang Muhajirin dengan orang Ansar. Manakala berpindah orang Islam Mekah, yang dikatakan kaum Muhajirin itu, ke Madinah. Pemergian orang Muhajirin ke Madinah, segala harta punya tak dapat dibawa. Yang dibawa selai sepinggang semata-mata kerana pemergian mereka ke Madinah dalam suasana darurat. Kemudian berdaganglah di negeri orang dalam suasana yang miskin dan papa. Tetapi oleh kerana orang Madinah, orang Ansar begitu mendalam imannya, datang simpati yang luar biasa kepada kaum Muhajirin. Timbullah terasa dalam hati orang Madinah penderitaan orang Muhajirin macam penderitaan mereka. Kesusahan orang Muhajirin macam kesusahan mereka. Maka timbullah pembelaan daripada kaum Ansar terhadap orang Muhajirin yang luar biasa yang telah dipaparkan oleh sejarah kepada kita, yang tak berlaku zaman ini. Sejarah telah mempaparkan kepada kita umpamanya. Mana orang Ansar ada 2 ringgit, 1 ringgit sanggup dibagi kepada orang Muhajirin. Di sini tentu hati kecil kita berkata, kalau sekadar RM1 bagi kawan apalah, nak dihebohkan sangat. Bukanlah hebat sangat. Saya pernah bagi orang RM10, kuat saya lagi. Kuatlah, tak apa, dengar lagi lah. Mana orang Ansar ada 2 pakaian, 2 helai pakaian, 1 helai pakaian sanggup dibagi kepada orang Muhajirin. Ini juga hati kecil kita akan berkata, kalau setakat 1 helai pakaian bagi kepada orang Muhajirin, apalah heran sangat. Apalah yang nak sebut-sebut sangat oleh Ustaz Syahri. Saya pernah bagi orang 5 helai, kuat saya lagi. Hebat saya lagi bagi orang daripada itu yang selai. Tak apa, kena dengar lagi lah. Yang ada 2 rumah, 1 rumah sanggup bagi kepada orang Muhajirin. Boleh cakap? Boleh cakap? Dah tak boleh cakap. Mana nak bagi rumah ke orang? Kalau bagi pun kerana disewakan. Tak boleh cakap. Mana yang ada 2 kedai, 1 kedai dibagi kepada orang Muhajirin. Lebih-lebih tak boleh cakap. Mana orang Ansar yang ada 2 bidang tanah. Sebidang tanah bagi kepada orang Muhajirin. Lebih-lebih lagi tak boleh cakap. Kita tanah nak wakafkan kepada masyarakat Islam. Nak kita wakafkan kepada kepentingan umat Islam. Hai, rasa mustahil. Kenapa? Soal tanah ni tak usah nak bagi kepada masyarakat Islam. Tak usah kita nak wakafkan kepada kepentingan masyarakat Islam. Kerana tanah bergaduh adik-beradik. Bila ibu dan ayah mati, ibu dan ayah tak banyak pula meninggalkan tanah. Hanya sekadar 1 ekar. Anak-anak ada 10. Beramuk 10 orang adik-beradik kerana merebutkan tanah 1 ekar. Berkrisih dan berkonfrontasi sampai mati tak tegur-menegur. Kerana soal merebutkan tanah pusaka ibu dan ayah yang 1 ekar. Kalau tanah 1 ekar tidak ada kedamaian adik-beradik, apakah kita sanggup mewakafkan tanah untuk kepentingan masyarakat Islam? Tak mimpi di zaman sekarang ini.
ada lagi yang mengkagumkan, yang sejarah telah mempaparkan kepada kita lebih-lebih lagi